Petikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Kejadian 3 ayat 4 hingga 5. Berkatalah ulah kepada perempuan itu, kamu pasti tidak akan mati. Memang Allah tahu bahawa pada hari kamu memakannya, akan terbukalah matamu dan kamu akan seperti Allah yang mengetahui yang baik dan yang jahat. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota Mamin dari Gereja Cawangan dan Gereja Tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian. Inilah penjelasan tentang Kejadian sesi ke-71. Marilah kita imbas kembali secara ringkas. Dalam Kejadian 3 ayat 1, ular itu mengeluarkan kata-kata godaan kepada Hawa. Ular itu bertanya, adakah Allah benar-benar berfirman, jangan kamu makan buah daripada mana-mana pun pokok di dalam taman ini? Kata-kata ular itu hanyalah satu soalan pendek, tetapi saya telah menerangkan dengan terperinci segala jerat yang tersembunyi dalam kata-kata itu. Syaitan sangat mengenali hati Hawa. Syaitan tahu bagaimana untuk menggoda dan bertanya supaya Hawa akan memberikan jawapan yang diinginkan. Oleh sebab Hawa tidak mengendari tipu muslihat syaitan, dia terjerat. Akibatnya ketika Hawa memberikan jawapan, dia telah mengubah firman Tuhan secara sewenang-wenangnya. Seperti khotbah pada minggu lalu, khotbah pada menu ini juga mendedahkan cara iblis menipu manusia. Ketika membaca Alkitab, kita bukan saja perlu memahaminya sebagai sebuah cerita, tapi juga perlu memperhatikan dengan teliti cara syaitan memperdayakan hati manusia melalui setiap perkataan. Saya dapat menjelaskan hal ini kerana Tuhan Bapa telah mendedahkan firman ini kepada saya. Pada masa itu, bagaimana licik ular itu menipu Hawa dan bagaimana Hawa telah tertipu ditunjukkan dalam setiap perkataan yang diucapkan oleh ular itu. Bahkan pada hari ini, syaitan memperdaya anda dengan cara yang sama. Setengah orang digoda oleh perkara material. Ada pula yang digoda untuk berzina, berdosa, mencuri dan sebagainya. Syaitan membuatkan anda menghakimi, mengecam dan marah dengan pelbagai cara. Syaitan mengetahui isi hati dan pemikiran anda, lalu menggoda anda berdasarkan pemikiran itu. Anda melakukan dosa kerana anda telah ditipu. Untuk tidak ditipu, anda harus segera menyunatkan hati anda dan mengikirkan kejahatan. Mengisi hati anda dengan kebenaran. Hanya dengan demikian anda tidak akan tertipu. Apabila hati anda dipenuhi oleh Roh Kudus, syaitan tidak dapat memperdaya anda kerana Roh Kudus yang menguasai hati anda. Roh Kudus ialah Tuhan dalam hati anda. Syaitan memperdaya melalui pemikiran. Tetapi apabila pemikiran anda telah dikuduskan oleh Roh Kudus, tidak ada pemikiran yang tidak benar, maka syaitan tidak dapat bekerja. Itulah sebabnya anda tidak akan tertipu. Banyak gereja pada hari ini memesongkan firman Tuhan. Sebagai contoh, dalam Perjanjian Lama dan Baru, kita disuruh untuk berseru dalam doa. Berserulah dalam doa. Para nabi dalam Alkitab semuanya berseru dalam doa. Yesus juga berseru dalam doa. Dia berdoa dan bersungguh-sungguh sehingga peluhnya menjadi seperti titisan darah. Jika Yesus berdoa dengan tenang dan bermeditasi, adakah peluhnya akan menjadi seperti titisan darah? Selain itu, cuaca di Israel pada waktu malam bulan April agak sejuk. Jika Yesus berdoa dengan begitu bersungguh-sungguh sehingga peluhnya menjadi seperti titisan darah dalam cuaca sedemikian, betapa kuatnya dia telah berseru dalam doa.
Terdapat catatan dalam Perjanjian Lama dan Baru tentang semua murid Yesus dan umat Tuhan yang berseru dan berdoa seperti ini. Walaupun terdapat banyak contoh dalam firman Tuhan, namun di gereja-gereja pada hari ini, orang berseru dalam doa dianggap sebagai orang yang baru percaya. Manakala orang benar-benar percaya dipaksa untuk berdoa secara senyap dan bermeditasi. Beginilah cara mereka memesongkan firman Tuhan. Jika Alkitab menyuruh kita bertutur dalam bahasa roh, maka kita harus bertutur dalam bahasa roh. Adakah bertutur dalam bahasa roh adalah salah? Adakah salah untuk berdoa dengan berseru? Mereka mengajar bahawa Tuhan tidak pekat dan dia mendengar bahkan doa secara senyap. Maka jemaah mereka tidak merasa perlunya untuk berseru dan berdoa. Akhirnya mereka hanya berdoa dengan tenang, bermeditasi, dan akhirnya akan tertipu. Dan firman Tuhan diputarbelikkan. Bukankah Hawa terjatuh dalam perangkap ini kerana dia memesongkan firman Tuhan? Jika Alkitab menyuruh kita berseru dalam doa, maka kita mesti berseru dalam doa dan Tuhan akan menjawab. Pasti ada sebabnya. Jika sesebuah gereja dan jemaatnya menolak firman ini dalam Alkitab dan berdoa dalam senyap mengikut pemikiran mereka sendiri, mereka akhirnya akan melanggar firman Tuhan dan akan tertipu. Jika mereka tidak dapat berseru dalam doa, bagaimana mereka dapat menerima ilham dan kepenuhan Roh Kudus? Hanya melalui kepenuhan Roh Kudus, mereka dapat menyingkirkan dosa, kejahatan dan mengatasi dunia ini. Namun begitu mereka tidak dapat. Mereka menjadi semakin berdosa dalam dunia ini yang penuh dengan dosa dari hari ke hari. Hawa menjawab dengan memegang firman Tuhan secara sewenang-wenangnya. Dia berkata, kami boleh makan buah daripada setiap pokok di taman ini. Jawab perempuan itu, kecuali buah pokok yang ada di tengah-tengah taman. Allah melarang kami makan buah pokok itu ataupun menyentuhnya. Jika kami berbuat demikian, kami akan mati. Tuhan berfirman, kamu pasti mati. Tapi Hawa mengubahnya kepada kamu akan mati. Dan bagi dirinya, itu merupakan kesilapan pilihan. Kita juga sering tertipu dalam kehidupan rohani kita. Tetapi kata-kata mereka kedengaran sangat masuk akal. Kini ular itu akhirnya menunjukkan sifatnya yang sebenar. Ular itu menolak firman Tuhan secara terang-terangan. Kejadian 3 ayat 4 menyatakan, berkatalah ular kepada perempuan itu, kamu pasti tidak akan mati. Hawa akhirnya terjerat apabila engkau pasti mati, ditukar kepada kamu tidak akan mati. Beginilah cara syaitan bekerja. Jika saya mempunyai lebih banyak masa, saya akan menyerahkan semua cara syaitan memperdaya anda dan bagaimana anda terperangkap dalam jeratnya. Tapi hal itu akan mengambil masa yang terlalu lama. Syaitan datang dengan kata-kata yang nampak logik dan hanya mendedahkan sifat sebenarnya apabila mansanya menunjukkan kelemahan. Bolehkah saya kongsikan sesuatu yang mudah? Saya telah berulang kali memberitahu para jemaat supaya tidak melibatkan diri dalam urusan wang antara satu sama lain. Jika seseorang berkata, oh, saya sedang menjalankan perniagaan seperti ini, ia sangat berpotensi dan boleh menjana banyak keuntungan, tapi saya perlu sedikit modal. Jika kamu melabur sejumlah wang, saya akan bayar faedah sebanyak ini. Jika keadaan faedah yang ditawarkan adalah 3 hingga 4%, iaitu 10 kali ganda lebih tinggi daripada bank, anda akan mula berminat. Kalau mereka menawarkan kaedah faedah yang lebih tinggi, katakanlah 25%, anda akan tergoda. Firman Tuhan telah memberitahu kita supaya tidak terlibat dalam urusan kewangan dengan saudara seiman, tetapi anda mengabaikan semuanya. Jika anda tertipu, menderita dan sanggup menjadi penjamin dengan rumah anda sendiri atau harta ibu bapa atau mentua anda, akibatnya sangat dahsyat.
Tuhan telah dengan jelas memberitahu saya sejak awal penubuhan gereja bahawa seorang lelaki dan perempuan tidak seharusnya menaiki kereta bersama. Pada waktu itu saya tidak faham mengapa Tuhan berkata demikian. Ketika itu terdapat kempen sosial. Orang ramai digalakkan untuk memberikan tumpangan kepada sesiapa yang sedang menuju ke tempat kerja. Kenderaan persendirian malah digalakkan untuk mengambil penumpang yang salah. Walau bagaimanapun Tuhan berfirman, laki dan perempuan tidak boleh menaiki kereta bersama. Hal ini tidak bermaksud bahawa suami isteri tidak boleh menaiki kereta bersama-sama, bukan? Hal ini tidak bermaksud bahawa pasangan telah berkahwin tidak boleh naik kereta bersama-sama. Namun begitu, saya sendiri tidak pernah menaiki kereta berdua sahaja dengan pengarah pusat doa, iaitu isteri saya, demi mentaati firman Tuhan dengan tegas. 말씀은 저는 철저히 하나님 말씀이면 그대로 지켜왔어요. 그러니까 하나님 사랑을 그렇게 또 많이 받는 거죠. Syaitan datang dengan kata-kata yang kelihatan meyakinkan dan hanya menunjukkan sifat sebenarnya apabila kita membuka ruang. Apabila Hawa mengubah firman Tuhan, syaitan terus menafikan firman Tuhan dan menarik Hawa lebih jauh ke dalam perangkap. Selain itu, perkataan kamu yang digunakan dalam ayat ini bukanlah bentuk tunggal, tetapi bentuk jamak. Ia bukan saja merujuk kepada Hawa, tetapi juga kepada Adam. Sejak awal, sasaran syaitan ialah Adam, bukan Hawa. Syaitan tahu muslihat ini tidak akan berjaya terhadap Adam. Jadi syaitan cuma menggoda Adam melalui Hawa. Itulah sebabnya syaitan terus menggunakan bentuk jamak kamu semasa menggoda Hawa. Tanpa disedari oleh Adam telah terperangkap dalam muslihat syaitan. 이로써 아담은 자신도 알지 못하는 사이 사단의 쾌에 말려들고 있었습니다. 성도 여러분, 이 분야에서 우리가 깨달아야 할 점이 있습니다. 여러분이 실수로 사단의 미혹에 빠졌다 해도 내가 잘못된 길로 왔구나. Saudara dan saudara yang saya kasih, ada satu perkara penting yang anda harus sedar. Walaupun anda terjatuh ke dalam godaan syaitan kerana kesilapan, sebaik saja anda menyedari bahawa anda telah tersilap atau membuat keputusan yang salah, anda harus segera berpaling kembali. Apabila anda tidak dapat menilai sesuatu situasi dengan kebenaran, anda mungkin tertipu sekali atau dua kali oleh syaitan. Namun begitu, syaitan pasti akan menunjukkan sifat sebenarnya. Sama seperti ular yang secara terang-terangan menafikan firman Tuhan dalam praktika akhirat pada malam ini, kebenaran akan terbukti apabila ketidakbenaran dinyatakan. Jika anda peka secara rohani walaupun sedikit, anda dapat mengenal pasti tipu daya syaitan pada masa itu juga. Oleh itu, anda harus memutuskan kerja syaitan dengan tegas dan menolaknya secara tegas. Anda tidak boleh ragu-ragu atau berlengah. Untuk mengheret orang yang teragak-agak ke dalam perangkap yang lebih dalam, syaitan akan menggunakan kata-kata manis pada saat yang paling sesuai. Itulah yang dilakukan oleh ular kepada Hawa. Sama seperti ular yang secara terang-terangan menafikan firman Tuhan dalam pertikaian Alkitab pada malam ini. Akibat ketidakbenaran akan ditunjukkan dengan jelas. Jika anda sedar secara rohani walaupun sedikit, anda dapat menyedari muslihat syaitan pada ketika itu juga. Oleh itu, anda harus bertindak tegas, memutuskan kerja syaitan dan menolak godaan itu tanpa ragu-ragu atau berlengah. Syaitan akan menggunakan kata-kata yang manis pada masa yang tepat untuk membawa orang masih ragu-ragu lebih dalam lagi ke dalam perangkap. Hal inilah yang dilakukan oleh ular itu kepada Hawa. Ular itu meneruskan godaan dalam Kejadian 3 ayat 5. 이는 선악과를 먹으면 하나님처럼 될 수도 있다는 말을 교묘하게 돌려서 Yang berkata, memang Allah tahu bahawa pada hari kamu memakannya akan terbukalah matamu dan kamu akan kelihatan seperti Allah yang mengetahui yang baik dan yang jahat. Apakah maksudnya? Maksudnya ialah kamu tidak akan mati walaupun kamu makan buah itu. Tuhan berkata begitu kerana dia tahu bahawa pada hari kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Jika kamu makan buah itu, mata kamu akan terbuka dan kamu akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Maksudnya, jika kamu makan buah pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat itu, kamu dapat menjadi seperti Tuhan. Dengan mengatakan bahawa pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat meletakkan Adam dan Hawa setaraf dengan Tuhan, maka syaitan mendorong Hawa untuk makan buah itu dengan keyakinan bahawa dia tidak akan mati. Hawa telah tertipu oleh hal ini.
당시 아담은 Bagaimanakah 에덴 mungkin Hawa yang 동산에서 hanyalah makhluk 둘째 ciptaan boleh 하늘과 bertemu kata-kata 지구가 mengatakan 있는 bahawa dia 첫째 dapat menjadi 하늘은 seperti Tuhan, Sang 지배자였습니다. Pencipta? Pada ketika itu, Hawa 우리가 belum mempunyai 상상할 수 kejahatan 없을 atau 만큼 tidak 큰 mendalam hatinya. 권세와 능력을 Biasa 가지고 menerangkan situasi 있었지요. ini sekali lagi supaya anda dapat faham 만물이 bagaimana Hawa 그를 boleh 섬기고 tertipu oleh godaan 따랐으면 그의 syaitan. 말에 Pada waktu itu, Adam 순종했습니다. ialah pemerintah langit 하와는 kedua 이런 di mana 아담의 Taman 사랑을 Eden 가지고 berada 있었기에 dan juga 아담을 langit pertama di 못지않은 mana bumi 권세를 berada. 가질 수가 Dia memiliki 있었습니다. autoriti dan kuasa pemerintahan yang sangat 아담과 besar yang tidak 하와의 dapat dibayangkan 이상 oleh 피조물 kita. 중에서는 Segala 그 makhluk 누구도 tunduk dan 따를 taat 수 kepada 없을 만큼 perintahnya. Oleh 절대적으로 sebab Hawa menerima 높았지요. kasih seperti ini daripada 아담과 Adam, 하와는 dia 오랜 turut 세월 menikmati 동안 kuasa yang tidak 이처럼 kurang hebat berbanding dengan 피조물로서는 Adam. 최고의 Tanpa 위치에서 ragu, 원하는 kedudukan 모든 Adam dan Hawa 것을 adalah lebih tinggi daripada 누렸습니다. sesiapa atau 그런데 이런 apa-apa pun. 세월이 Untuk 무수히 masa 많이 yang sangat lama, 흐르자 Adam dan Hawa 아담과 menikmati segala 하와는 yang diinginkan oleh 자신들이 mereka 정체되어 dalam 있다는 kedudukan 느낌을 tertinggi sebagai 갖게 makhluk 되었지요. ciptaan. Namun begitu, 더 setelah 이상 sekian 올라갈 lama, 곳이 Adam dan 없는 Hawa mula 상태에서 merasakan diri mereka 본과 bosan. 새로운 Mereka 것으로 berasa seolah-olah mereka mahu 충족하기 dipuaskan dengan 원하는 sesuatu yang 마음이 baru. 들었던 것입니다. Syaitan berfokus kepada hal ini melalui 사단은 ular. 뱀을 통해 Syaitan 바로 menggoda 이 Hawa dengan 분야를 mengatakan bahawa 건드렸지요. dia dapat menjadi seperti 하와에게 Tuhan. 하나님과 같이 될 Sebenarnya 수는 hal ini adalah satu 있다는 cabaran terhadap 믿기를 autoriti mutlak 던져준 Tuhan. 것입니다. Hal ini adalah seperti penderhakaan 이는 atau 사실 pemberontakan terhadap 하나님의 pemerintahan 절대적인 seorang 권위에 raja. 대한 Dalam 어전입니다. sejarah jenayah 왕정 penderhakaan 시대의 dan 폐죄, pemberontakan dihukum 모반죄에 dengan hukuman yang 해당하지요. paling berat. 옛날에는 이런 대형 Penjenayah bukan 죄인을 saja 최고 dihukum mati, 극형으로 tetapi seluruh 처벌했습니다. keluarga dan sanak saudara mereka turut menerima 당사자가 akibat. 죽임을 당하는 것은 물론이고 Pemberontakan terhadap Raja Pasir dihukum dengan tegas. 화를 Dengan 입었지요. demikian, betapa beratnya akibat bagi sesabat mencabar Tuhan, Sang Pencipta. Dalam sejarah negara Korea, terdapat beberapa pemerintah yang kejam selain Raja Yoon Sang-gun. Raja Taejong, Raja ketiga dinasti Joseon, ialah seorang pemerintah yang benar-benar kejam. Tiada siapa yang berani menentang sepatah perkataan pun daripadanya. Siapa yang menyuarakan pandangan berbeza bahkan sedikit saja akan dipecat atau dibuang ke tempat yang sukar. Pada ketika itu, bahkan Perdana Menteri terkenal Wang Hui pun tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan baginda. Raja Taejong pernah melancarkan pemberontakan terhadap ayahnya sendiri, Raja kedua Lee Seong-gi. Ayahnya melarikan diri ke Hamyeondo dan membentuk tentera untuk melawan anaknya. Raja Taejong mematahkan pemberontakan, membunuh adik-beradiknya juga putera raja dan akhirnya menjadi raja dengan bantuan iparnya. 자기 혁명, 왕자의 난 혁명을 일으켜서 아버지도 그것 때문에 화가 나가지고 아들하고 척을 지고 원수 맺고 그냥 저 함경도 어디로 가버리고 나중에 아버지가 그냥 반란 일으켜요. 태종의 아버지 이성계가 딸은 함경도죠. 그쪽에서 의리화해서 반란을 일으켜가지고 쳐들어와요. 아들하고. 근데 여기가 이제 난이 왕이 Apakah yang berlaku selepas itu? 이게 이제 반란군들 지배하고 또 왕자의 난에 반란해서 자기 형도 죽이고 나해서 정권을 잡을 때 Dia juga membunuh ipar-ipar lakinya sendiri. 얼마나 열심히 도와준 거예요, 왕. 그리고 두 처남 덕에 왕이 된 거예요. Mula-mula dia mengasingkan mereka, kemudian menghantar mereka lebih jauh ke Pulau Jeju dan akhirnya meracuni mereka hingga mati. Ipar-iparnya mati tanpa mengetahui apa kesalahan mereka. Mereka menyangka bahawa kakak mereka itu permaisuri akan menyelamatkan mereka, tetapi kakak mereka bahkan pun tidak mampu berbuat apa-apa. 보냈다가 그것도 못 믿으니까 더 멀리 제주도로 보내요. Permaisuri itu pernah menentang tindakan raja dan apabila adik-beradiknya dibunuh, dia pingsan. Dia ialah ibu kepada Raja Sejong. 우리는 매형 도왔는데 육적으로는 왕이 매형 좋은 일밖에 없고 생명다해서 이렇게 도와줬는데 우리는 뭐 잘못했다고. Dia pingsan dan kemudian menjadi renggan secara emosi dengan Raja Taejong. 누나가 왕비니까 누나는 왕비니까 그래도 누나가 살려주겠지 했는데 결국은 누나도 못 살아요. 그 누나도 좀 대들다가 자기 동생들 그렇게 하고
생명 바쳐 싸워서 왕이 이렇게 세워주고 했는데 동생들을 그냥 귀양 보내고 문초하고 그냥 또 귀양 보내고 아무 잘못도 없는데 토설하라고 그러고 그래서 귀양 보내고 또 제주도로 보내고 또 사형을 죽이니까 돌아버리죠. 돌아버려요. Saya berasa bahawa hal ini benar-benar jahat. Dia mengusir hampir semua orang yang telah membantu dan menyokongnya untuk menjadi raja. Raja Yun Sangun membunuh pegawai-pegawai yang membunuh ibunya dan keluarga mereka. Tetapi Raja Taejong pula membunuh orang yang membantu dia naik tahta tanpa sebarang kesalahan. 또 자기 공신들이 자기 도와서 왕이 근데 그 공신들 대부분 그냥 다 축출해 버립니다. 죽이기도 하고 그런 사람도 있었는가? 연산군은 그래도 자기 어머니 억울하게 사형 먹고 죽였기 때문에 그 신하들 진짜 없앤 거지만 여기는 자기 도와줬는데 생명다에 지켜주고 반란도 또 무찌러주고 타에서 도와주고 왕위까지 세워줬는데 아무 잘못도 없이 그런다. 잘못이란 뭐냐? Apakah masalah raja ini? Dia membuat ramalan tentang masa depan, menghukum dan menjatuhkan hukuman. Dia berfikir bahawa selepas kematiannya, iparnya akan merampas kuasa dan anak lakinya akan hilang kuasa sebenar. Oleh itu, apa yang perlu dilakukannya? Dia berfikir bahawa dia perlu menyingkirkan ipar-iparnya lebih awal. Dia mengandaikan bahawa ipar-ipar dan isterinya akan menguasai tata dan mengawal anaknya masih muda apabila anaknya menjadi raja. Dia juga cuba menurunkan pemaisuri daripada tata kepada pemaisuri menentang pembunuhan ipar-ipar lakinya. Tetapi para pembesar menentangnya. Jadi dia hanya menarik sebahagian kuasa pemaisuri itu. Dia berkahwin lagi dengan 2 orang wanita secara serentak dan mengadakan upacara perkahwinan. Pada hari yang sama, dia meracuni ipar-ipar lakinya hingga mati. 말 안 듣는 자기 말 잘 안 듣는다 반대하고 근데 신하들이 이것만 안 된다고 적극 말려가지고 왕비의 자격을 권한을 다 박탈해 버려요. 그리고는 박탈하는 그날 또 결혼을 하는데 또 두 여자를 또 동시에 취해요. Putera mahkota pada ketika itu berasa sangat pelik dan tidak faham akan tindakan ayahnya. Bagaimana seorang ayah boleh melakukan perkara sedemikian? Ayahnya mengusir dan membunuh semua bapa saudara dan pegawai-pegawai kerajaannya. Dia melihat sendiri bagaimana ayahnya melawan datuknya dan dia menjadi ragu terhadap segala-galanya. Untuk mengelak daripada menjadi raja, dia minum arak dan menjemput penyanyi wanita masuk ke istana. Ayahnya pula mengupah pengintip rahsia untuk memberikan laporan tentang pergerakan putera mahkota. Akhirnya dia tidak menjadi raja. Sebaliknya tata diberikan kepada adiknya dan lahirlah raja keempat, Raja Sejong. Apabila saya melihat perkara seperti ini, saya rasa Raja Taejong lebih teruk daripada Raja Yun Sangun. Ipar-iparnya telah melindunginya dengan nyawa mereka sendiri. Banyak kali berjuang menentang ancaman, menang, bahkan membantu dia naik tahta. Mereka juga membantu kakak mereka menjadi pemaisuri. Jadi bagaimana boleh dia membuang mereka dan meracuni mereka sampai mati? Dia membalas jasa dan pemusuhan. Mereka mungkin telah lupa kedudukan tanggungjawab dan tertib mereka, lalu terperangkap dalam kesombongan. Katakan anda mempunyai hati yang mendambakan perkara rohani dan seseorang datang lalu berkata, kamu nampaknya mempunyai cahaya rohani yang kuat. Banyak malaikat berada di sini kamu. Tuhan berfirman bahawa dia akan menggunakan kamu dengan hebat. Apa yang dikatakan itu mungkin nampaknya benar. Masalahnya adalah apabila orang mendengar menjadi angkuh kerana kata-kata itu. Jika keangkuhan itu muncul, maka kata-kata itu sebenarnya adalah tidak benar. Tidak banyak malaikat di sekeliling seseorang. Di bumi ini, malaikat diberikan kepada setiap orang secara individu. Pernyataan bahawa banyak malaikat berada di sekeliling kamu, Tuhan sedang menggunakan kamu dengan hebat. Saya nampak cahaya rohani yang kuat dalam diri kamu. Kemungkinan besar itu bukan kenyataan.
Orang seperti ini akan mula melebih-lebihkan diri mereka sendiri, menganggap mereka telah diiktiraf oleh Tuhan, telah mencapai tahap kerohanian yang tinggi dan telah mencapai tahap iman roh. Dari saat itu mereka mula berubah. Mereka cuba untuk mengajar orang lain dan menunjukkan diri mereka di hadapan orang lain. Syaitan sudah mengetahui terlebih dahulu bahawa mereka mempunyai keinginan untuk membanggakan diri dan angkuh, lalu menghasut keinginan itu. Mendambakan dan mencari perkara rohani merupakan tanggungjawab asas bagi orang percaya yang mempunyai kewarganegaraan syurgawi. Kerinduan hati mereka terhadap perkara rohani tidak boleh berlebihan sehingga berubah menjadi ketamakan dan keangkuhan. Apakah permulaan kehancuran dinosaur? Puncanya ialah kecemburuan dinosaur terhadap kerup. Kecemburuan dinosaur akhirnya berkembang menjadi iri hati. Dinosaur tidak berpuas hati dengan kedudukan mereka dan menginginkan lebih banyak, sehingga tindakan mereka melampaui batas. Dinosaur berakhir dengan kebinasaan. Roh tidak akan dapat dipenuhi hanya dengan hati yang merindui atau perasaan cemburu. Apabila anda mengosongkan diri, menafikan diri, merendahkan diri dan meninggikan orang lain, baru roh anda dapat dipenuhi. Roh dipenuhi bukan dengan dilayan, tapi dengan melayani. Saya berharap anda memahami kebenaran ini dengan betul dan merindui perkara rohani dengan kebenaran. Saudara dan saudari yang saya kasih, ada satu lagi pelajaran yang dapat anda pelajari daripada petikan Alkitab pada malam ini, iaitu godaan atau ujian daripada syaitan datang kepada anda apabila anda berfikir bahawa semuanya baik-baik sahaja. Adam dan Hawa telah hidup dalam keadaan rehat dan keselesaan untuk masa yang lama. Hati mereka mula menjadi longgar dan akhirnya mereka terberdaya oleh syaitan. Rehat dinikmati oleh mereka bukanlah rehat rohani, tapi rehat fizikal. Rehat fizikal boleh menyebabkan anda menjadi malas dan lalai. Izinkan saya memberikan satu contoh. Dahulu anda sangat sibuk berdoa, memberitakan Injil, membaca firman dan menjaga jiwa-jiwa pada setiap hari. Anda berdoa sambil berpuasa untuk menjadi suci dan bergelut melawan dosa. Seiring peredaran masa, anda mungkin berfikir bahawa anda telah mencapai satu tahap dalam proses penyucian. Semangat anda dalam doa mungkin berkurang dan anda berfikir bahawa anda sudah tahu firman. Dalam menjalankan tugas yang telah diberi oleh Tuhan, anda mempunyai ilmu dan kemampuan. Oleh itu anda kelihatan hidup dengan selesa dan tenang. Inilah waktu di mana godaan akan datang dengan mudah. Semasa anda mencari rehat fizikal dan menjadi lalai secara rohani, syaitan sedang mempersiapkan godaan. Jika anda menghadapi godaan dalam keadaan ini, anda akan mudah jatuh kerana anda sedang tidur secara rohani. Oleh itu 1 Tesalonika 5 ayat 3 menyatakan, ketika orang berkata segalanya aman tentram, maka ketika itulah mereka akan ditimpa kebinasaan dalam sekelip mata. Seperti seorang perempuan ditimpa rasa sakit semasa akan melahirkan anak. Tiada siapa pun dapat melepaskan diri. 1 Tesalonika 5 ayat 60 menyatakan, oleh yang demikian janganlah kita tidur seperti orang lain. Marilah kita berjaga dan berkeadaan siuman. Hari ini tidak bermaksud bahawa anda tidak boleh tidur pada waktu malam. Tetapi bermaksud anda harus sentiasa berjaga-jaga secara rohani, berseru dalam doa, menyucikan hati dan setia. Seperti yang dikatakan, anda harus sentiasa berjaga-jaga dan sedar dalam kehidupan seharian anda. Anda harus sedar bahawa kedamaian sempurna hanya dapat anda temui di syurga. Sehingga hari itu tiba, anda harus terus maju tanpa berhenti. Jangan jadi seperti Arnab yang kalah dalam perlumbaan dengan kura-kura kerana berehat di tengah-tengah perlumbaan. Walaupun anda secara rohani berada di hadapan orang lain, tapi jika anda berhenti berjuang dan menjadi malas, anda yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara dan saudari dan Kristus yang saya kasihi, anda sedang belajar bagaimana Hawa diperdayakan oleh syaitan, walaupun dia sama sekali tidak mempunyai sebarang kejahatan dalam dirinya. Mungkin anda tertanya-tanya sekarang, bagaimana unsur badani dapat masuk ke dalam Adam dan Hawa, sedangkan mereka diciptakan sebagai roh yang hidup? Adam dan Hawa memang roh yang hidup, tetapi pada asalnya mereka diciptakan daripada tanah. Mereka boleh berubah sifat apabila unsur luar masuk ke dalam diri mereka.
Untuk satu tempoh yang panjang, tiada unsur badani dapat masuk ke dalam Adam dan Hawa kerana mereka telah dipenuhi dengan nafas roh yang dihembuskan oleh Tuhan sendiri. Selain itu, Taman Eden terpisah daripada ruang kegelapan. Tidak kira betapa kuat syaitan mencuba untuk menanamkan sifat badani dalam hati manusia, syaitan tetap tidak dapat melakukannya. Namun begitu, terdapat satu pengecualian bersyarat bagi perkara ini. Jika makhluk di dalam Taman Eden menerima kerja syaitan, maka sifat-sifat badani dapat memasuki dirinya. Walaupun dinosaur diciptakan daripada tanah di Taman Eden dan bukan daripada tanah bumi, dinosaur tetap berubah menjadi makhluk badani akibat hasutan syaitan. Manusia di dalam Taman Eden termasuk Adam dan Hawa bukan sahaja diberikan persekitaran yang baik, tetapi juga kehendak bebas oleh Tuhan Bapa. Dengan kehendak bebas ini, mereka sendiri boleh memilih sama ada hendak menerima unsur badani atau tidak. Meskipun mereka adalah roh yang hidup, jika mereka secara sukarela menerima unsur badani, maka sifat badani akan mula tertanam dalam diri mereka. Antara mereka, Hawa terlebih dahulu membuka hatinya dan menerima unsur badani melalui godaan syaitan. Selepas itu, Adam juga melakukan perkara yang sama seperti Hawa. Mungkin ada antara anda yang berfikir, Adam mempunyai kehendak bebas, tetapi tiada kejahatan langsung dalam dirinya. Bagaimanakah Adam yang tiada kejahatan boleh tertipu oleh syaitan? Saudara dan saudari, terdapat satu perbezaan jelas antara orang pernah memiliki sifat berdosa tetapi telah membuang semua dosa melalui penyudatan hati mereka, dan Adam yang tiada kejahatan sejak awal. Keadaan yang pada asalnya tanpa dosa dan keadaan telah mengingkirkan dosa merupakan dua keadaan yang sama sekali berbeza. Walaupun kedua-duanya berada dalam keadaan tidak berdosa, apabila berhadapan dengan godaan dosa, tindak balas mereka adalah berbeza. Izinkan saya memberikan satu contoh untuk memudahkan pemahaman anda. Katakan terdapat dua orang adik-beradik yang taat. Seorang berumur 10 tahun dan seorang lagi 3 tahun. Pada suatu hari, ibu mereka meletakkan sebekas air mendidih di lantai ketika sedang membuat kerja rumah dan menasihatkan mereka supaya jangan menyentuh periuk itu kerana sangat panas dan boleh mencederakan mereka. Si abang mentaati kata-kata ibunya kerana dia pernah mengalami luka bakar. Dia masih ingat rasa sakit itu. Jadi dia secara sukarela menjauhi periuk tersebut. Dia mentaati nasihat ibunya dengan kehendak bebasnya sendiri. Sebaliknya, si adik belum pernah mengalami luka bakar. Ketaatannya adalah pada tahap dia tidak mendekati periuk itu kerana ibunya melarangnya daripada berbuat begitu. Hal ini bukanlah ketaatan yang sejati daripada kehendak bebasnya. Jika situasi itu berulang beberapa kali, dia mungkin tidak lagi mengindahkan larangan ibunya. Apabila dia melihat periuk yang mengeluarkan uap, hal itu mungkin kelihatan menarik baginya. Apabila rasa ingin tahu timbul, dia mungkin ingin cuba untuk menyentuhnya. Anak kecil itu mungkin tertanya-tanya, seberapa panas periuk itu? Mengapakah ibu tidak membenarkan saya menyentuhnya? Dia mungkin menghulurkan tangan untuk menyentuh uap atau memasukkan tangan ke dalam air didih itu. Hal ini tidak bermaksud bahawa dia dengan sengaja mengingkari ibunya. Dia tahu bahawa dia tidak sepatutnya menyentuh periuk itu, tetapi dia tidak faham sebabnya. Rasa ingin tahu itu akhirnya mengatasi kehendaknya untuk tidak menyentuh periuk itu. Akhirnya dia memasukkan tangan ke dalam periuk yang mendidih itu. Rasa ingin tahu seperti inilah yang sering dialami oleh pelajar sekolah menengah yang akhirnya membawa kepada dosa. Hal ini membawa kepada dosa yang membawa kematian. Begitu jugalah yang berlaku kepada Adam dan Hawa. Mereka sama sekali tidak mempunyai sebarang kejahatan dalam hati mereka, tetapi mereka tidak pernah mengalami konsep relativity. Mereka dengan bebas dapat memilih sama ada untuk menerima atau menolak tawaran syaitan. Jika mereka berada dalam keadaan seperti si abang dalam contoh tadi, mereka dapat dengan tegas menolak godaan syaitan. Namun begitu Adam dan Hawa berada dalam keadaan seperti si adik kecil itu.
Ketika mereka makan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat, mereka tidak berniat jahat untuk mengingkari firman Tuhan. Namun begitu apabila mereka digoda oleh syaitan, mereka membuat pilihan itu, lalu menerima godaan syaitan. 하나님 말씀에 불순종해야겠다며 고의로 악의를 품고 선악과를 먹은 것이 아니었다는 의미입니다. Seperti yang telah saya jelaskan sebelum ini, Adam dan Hawa telah hidup sebagai pemerintah tertinggi langit pertama dan Taman Eden untuk satu tempoh yang sangat lama. Mereka merasakan kehidupan mereka mula menjadi satit. Syaitan menipu Hawa dengan kata-kata licik melalui ular yang akrab dengannya. Seperti umpan, syaitan menggoda dengan kata akan seperti Allah, lalu Hawa terjerat. Apabila Hawa menerima kata-kata itu dengan kehendaknya sendiri, sifat berdosa iaitu ketamakan mula masuk ke dalam fikirannya. Lalu hal itu menjadi unsur badani dalam dirinya. Sifat dosa, ketamakan yang terkandung dalam fikirannya akhirnya melahirkan buah keingkaran terhadap firman Tuhan. Mengenai hal ini, Yakobus 1 ayat 15 menyatakan, 하나님의 말씀에 불순종하는 죄의 열매로 나오게 됩니다. 이에 대하여 야고보서 1장 15절에서는 apabila dia menurunkan nafsu jahatnya itu, wujudlah dosa, dan dosa yang matang akan membawa kepada kematian. Kejadian 3 ayat 6 jelas menunjukkan bahawa Hawa telah melahirkan buah dosa. Hawa telah melakukan dosa walaupun dia tidak mempunyai sebarang kejahatan pada waktu itu. Jika Hawa yang tanpa kejahatan pun boleh jatuh ke dalam dosa, bagaimana pula dengan orang yang belum mengikirkan kejahatan daripada hati mereka dapat menolak godaan syaitan? Adakah anda masih mempunyai keinginan untuk mengejar kekayaan, kuasa dan kemasyhuran? Mungkin anda ingin diiktiraf dan dikasihi oleh orang lain dalam erti kata badani. Dengan demikian syaitan akan melemparkan umpan-umpan yang menggoda keinginan badani tersebut. Apabila umpan itu kelihatan sangat baik, anda mula melupakan firman Tuhan dengan sepenuhnya. Akhirnya anda mungkin menghasilkan buah keingkaran atau melakukan pelanggaran hukum. Hal ini demikian kerana ketamakan telah terkandung dan melahirkan dosa. Kamus mendefinisikan perkataan tamak sebagai keinginan untuk memiliki atau menikmati sesuatu melebihi kemampuan diri. Manusia melakukan dosa kerana mereka menginginkan sesuatu melebihi keperluan sebenar. Oleh sebab ketamakan bertumbuh dalam hatinya, dia menerima kata-kata ular dan memakan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Hatinya telah dirangsang oleh kata-kata syaitan yang menggoda. Pada hari kamu makannya, akan terbukalah matamu dan kamu akan seperti Allah. Dalam hatinya tumbuh satu keinginan untuk menjadi seperti Tuhan Sang Pencipta. Satu keinginan yang melampaui apa yang perlu sebagai seorang makhluk. Sedangkan Hawa bermula daripada rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itulah akhirnya menjurus kepada sesuatu yang telah dilarang keras oleh Tuhan. Dan hal ini bermaksud bahawa dia telah melampaui batas. Dia menginginkan sesuatu yang melebihi kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dalam situasi Hawa, ketamakan telah terkandung dalam dirinya lalu melahirkan dosa. Namun begitu hal ini tidak berhenti setakat itu. Dosa yang berkembang dan akhirnya membawa kepada dosa yang lebih besar yang membawa Adam dan Hawa kepada kematian. Saya menggesa anda untuk benar-benar menyimpang pelajaran dalam hati anda. Jika anda pernah jatuh mendosa kerana iman yang lemah, anda mesti berhenti setakat itu. Segera bertaubat dan jauhkan diri daripada jalan dosa. Jika tidak, satu dosa akan membawa kepada dosa yang lain. Jika dosa itu terus berkembang, dosa itu akhirnya akan membawa anda kepada kematian. Diberkatilah orang tidak berjalan menurut nasihat orang zalim, atau berdiri di jalan orang berdosa, atau duduk di kerusi orang yang mengejek. Tapi dia bersuka cita dengan hukum Tuhan dan merenung hukumnya siang dan malam. Saya berharap anda dapat menggunakan kehendak bebas yang telah diberikan oleh Tuhan untuk memilih jalan yang diberkati. Semoga kurnia Tuhan sentiasa melimpah dalam hidup anda. Dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, saya berdoa.